Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Rizal Roslan dalam Uras Minit MMTV edisi 9 Mei 2023. Kerajaan menyasarkan tiada lagi penggunaan beg plastik di semua premis seluruh negara pada tahun 2025. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad berkata pelaksanaan dibuat secara berfasa daripada premis tetap sebelum beransur-ansur kepada premis perniagaan termasuk warung tepi jalan. Katanya langkah menyeluruh ini agar semua sektor turut serta bagi memastikan sifar penggunaan plastik supaya negara lebih bersih dan sihat menjelang 2030. Pihaknya juga memberi ruang kepada kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan PBT bagi pelaksanaan langkah itu termasuk kadar cas yang akan dikenakan serta kekerapan serahan kutipan bahan berkenaan. Sementara itu, kempen bebas plastik ini merupakan salah satu pelan jangka panjang kerajaan dalam menangani isu pencemaran sisa plastik sekali guna di Malaysia. Berdasarkan laporan World Wildlife Fund WWF, anggaran penggunaan bungkusan plastik makanan di Malaysia telah mencecah 148,000 metrik tan bagi tahun 2020. Kementerian Dalam Negeri KDN sedang menyiapkan dokumen pendaftaran pelarian DPP dalam usaha mengenal pasti jumlah sebenar pelarian dan pemohon suaka Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata negara tidak mempunyai angka sebenar jumlah pelarian dan pemohon suaka UNHCR. Berikutan Malaysia bukan negara pihak kepada Konvensyen Status Pelarian 1951 atau Protokol Status Pelarian 1967. Menurutnya, KDN menerusi Jabatan Imigresen Malaysia telah diberi tanggungjawab oleh Majlis Keselamatan Negara MKN untuk melaksanakan pendaftaran tersebut selepas diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 11 April lalu. Jelasnya, pihaknya yakin imigresen dapat melaksanakan pendaftaran pelarian dan pemohon suaka kerana jabatan itu mempunyai pejabat di seluruh negara. Sementara itu, sistem pengesahan maklumat pelarian TRIS yang dilaksanakan sebelum ini hanya dapat mendaftarkan sekitar 30,000 pelarian. Terdahulu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggesa UNHCR menjalankan tanggungjawab mereka terhadap pelarian dan pemohon suaka di negara ini. Kerana juga mempertimbangkan untuk mengadakan suatu perjanjian bersama UNHCR berhubung peranan dan tanggungjawab Suruhanjaya tersebut dalam negara ini. Menteri Sumber Manusia V. Sibakumar mengesahkan 5 pegawainya yang disiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sudah ditamatkan kontrak. Menurut Sibakumar, pemecatan 5 pegawainya itu dilakukan bagi memastikan kementerian dapat berfungsi dengan lancar. Sementara itu, ketika ditanya mengenai pihak yang mengeluarkan arahan tersebut, beliau bagaimanapun enggan mengulas lanjut. Malah, ahli Parlimen Batu Gajah daripada DAP ini juga tidak memberikan jawapan mengapa kesemua pegawainya itu ditamatkan kontrak ketika siasatan masih berjalan dan belum didapati bersalah. Khamis lalu, media melaporkan 5 pegawai Sibakumar ditamatkan kontrak manakala seorang lagi pegawai dipindahkan ke Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Pemecatan itu rentetan tindakan SPRM menahan 2 pegawai kanan Sibakumar susulan siasatan membabitkan isu rasuah dalam sebuah agensi pengambilan pekerja asing bulan lalu. Ada episod dalam kehidupan yang saya mahu lupakan kerana ia amat menyakitkan. Itu ulasan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas menonton tayangan filem Anwar The Untold Story malam semalam. Beliau berkata demikian kerana ada antara adegan dalam filem tersebut yang merupakan detik pahit dan enggan dikenang lebih lama kerana benar-benar melukakan jiwanya dan keluarga. Ujarnya lagi, walaupun tidak kesemua dialog serta penceritaan karya itu tepat, namun isu yang dibangkitkan dalam filem itu adalah kejadian yang pernah berlaku terhadap dirinya. Sementara itu, isterinya Dr. Wan Azizah yang hadir bersama pengarah filem itu, Viva Vesti, dan pelakon utama Farid Kamil Zahari meluahkan rasa syukur dan berharap agar filem berkenaan mampu menangkis semua persepsi negatif yang pernah dilemparkan terhadap suaminya. Filem berlatarkan antara tahun 1993 dan 1998 itu menceritakan mengenai perjalanan hidup Anwar sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan serta perjuangannya dalam menentang amalan rasuah. Putusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan nega?
Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catatan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. MBSB Bank Berhad MBSB Bank mengesahkan menerima 108,284 permohonan bagi pembiayaan peribadi patuh syariah Ihsan-I melalui program Fasiliti Sokongan Akon 2 FSA2 Kumpulan Wang Sepadan Pekerja KWSP setakat 8 Mei. MBSB Bank berkata daripada jumlah itu, permohonan yang layak adalah sebanyak 49,130 dengan 27,202 permohonan telah diluluskan melibatkan nilai keseluruhan pembiayaan berjumlah RM561 juta. Sementara itu, bagi permohonan yang tidak berjaya, MBSB Bank memaklumkan ia adalah disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya pemohon berstatus muflis dan nisbah khidmat hutang yang tinggi. Bagaimanapun, bagi permohonan berstatus muflis yang telah menerima kelulusan, pihaknya memberitahu terdapat keralatan sistem disebabkan jumlah permohonan yang tinggi dalam waktu singkat. Tambahnya, pemohon juga tidak akan dikenakan sebarang cas terhadap jumlah pembiayaan Ihsan-I yang telah dimasukkan ke dalam akaun simpanan. Pelakon Hafiz Rosdi mendakwa isterinya Nurul Syuhada menggugurkan kandungan yang berusia 14 minggu dengan sengaja. Menguatkan dakwaan tersebut, Hafiz atau nama penuhnya Muhammad Hafiz Rosdi memberitahu Syuhada ada menghubunginya bagi memaklumkan ingin menggugurkan kandungan beberapa hari sebelum Hari Raya Aidilfitri lalu. Sebelum itu, Hafiz 29 tahun bertindak membuat laporan polis atas dakwaan Syuhada menggugurkan kandungan dengan sengaja. Tambahnya, antara sebab yang dibangkitkan Syuhada untuk menggugurkan kandungan ialah ingin meneruskan hidupnya yang sudah memasuki fasa baharu dan meminta Hafiz menanggung kos keguguran itu. Menurut peguamnya, Datuk Akberdin Abdul Kadir, pihaknya memaklumkan kepada peguam mewakili Syuhada serta-merta selepas wanita tersebut menyatakan hasrat menggugurkan kandungannya. Sementara itu, sebutan pengesahan lafaz cerai antara Hafiz dan isterinya Nurul Syuhada Mat Syukri ditangguh pada 20 Jun depan. Kita beralih ke berita dunia. 8 orang terbunuh di selatan Texas dan beberapa orang lagi cedera apabila sebuah kenderaan utiliti sukan SUV merempuk orang ramai yang sedang menunggu bas di luar pusat bantuan migran. SUV berwarna kelabu tersebut bertindak melanggar lampu merah sebelum merempuh orang ramai di hentian bas berkenaan pada pukul 8.30 pagi di bandar Brownsville. Pihak berkuasa memaklumkan kejadian itu diklasifikasikan sebagai kemalangan walaupun saksi menyatakan pemandu kenderaan itu mengeluarkan kata-kata kesat terhadap orang ramai di hentian bas itu sebelum rempuhan berlaku. Dalam pada itu, saksi kejadian memaklumkan bahawa rempuhan tersebut berlaku dengan pantas sehingga mereka tidak sempat menyelamatkan diri selain pemandu berkenaan sendiri turut mengalami kecederaan dan dibawa ke hospital sebelum ditahan pihak berkuasa. Sekurang-kurangnya 27 pelombong maut dalam insiden kebakaran di sebuah lombong emas di selatan Peru sekaligus menjadi salah satu kemalangan pelombongan terburuk dalam sejarah negara berkenaan. Pihak polis dan pejabat penawar raya mengesahkan kejadian itu yang berlaku di terowong lombong emas La Esperanza 1 di wilayah Arequipa itu disebabkan oleh litar pintas. Media tempatan melaporkan kebakaran bermula selepas satu letupan berlaku di dalam lombong tersebut dan memusnahkan sistem sokongan lombong berkenaan yang diperbuat daripada kayu. Dalam pada itu, pasukan penyelamat memastikan keadaan di sekitar lombong tersebut stabil sebelum operasi mencari dan menyelamat SAR dilakukan. Datuk Bandar Naka QH, James Cascuno memberitahu kebanyakan pelombong yang terlibat dalam insiden itu berkemungkinan maut akibat sesak nafas dan melecur. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di akhbar Utusan Malaysia.
Berita ekonomi, ekspor produk halal negara pada tahun lalu mencatatkan peningkatan sebanyak 63% dengan nilai berjumlah RM59 bilion daripada RM30.3 bilion pada 2021. Ketua Pegawai Eksekutif Halal Development Corporation HDC Hairul Arifin Sari berkata peningkatan nilai ekspor itu dibantu oleh keyakinan tinggi masyarakat terhadap produk halal keluaran negara. Menurutnya, berpandukan kepada keyakinan itu, HDC optimis nilai ekspor produk halal negara pada tahun ini mampu mencecah sehingga 80%. Jelasnya, ia melibatkan produk keluaran industri makanan dan minuman F&B, bukan makanan seperti penghasilan bahan-bahan ramuan yang digunakan untuk barangan kosmetik serta banyak lagi. Selain Asia Barat, produk halal Malaysia turut dipasarkan ke Asia Tenggara, Asia Pasifik dan Amerika Syarikat. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menjelaskan kenaikan kadar dasar semalaman OPR yang diumumkan Jawatankuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia BMM adalah satu instrumen mengawal aliran wang dan ekonomi agar boleh mengurangkan permintaan terhadap barang dan perkhidmatan. Rafizi berkata walaupun kenaikan OPR itu dalam tempoh masa pendek dan dianggap membebankan rakyat, tetapi negara perlu menyesuaikan diri dengan keadaan ekonomi dunia yang kembali pulih, iaitu seperti situasi sebelum pandemik COVID-19. Pada masa sama, beliau menekankan kenaikan OPR mampu mengukuhkan mata wang negara daripada makin lemah. Sebelum ini, Jawatankuasa Dasar Monetari MPC BNM mengumumkan kadar OPR meningkat 25 mata asas kepada 3%, sekaligus menyebabkan kadar siling dan lantai OPR masing-masing kini meningkat kepada 3.25% dan 2.75%. Ini menjadikan kadar OPR semasa kembali kepada kadar seperti pra-pandemik COVID-19, iaitu pada 7 Mei 2019. Kita ke berita sukan. Skuad badminton lelaki negara melepasi halangan pertama di Sukan SEA Kamboja 2023 selepas menewaskan Vietnam dengan keputusan 3-1 dalam aksi yang berlangsung di Dewan Badminton Kompleks Sukan Nasional Morodok Tek Ho, Phnom Penh tengah hari tadi. Malaysia mempertaruhkan Leong Jun Hao pada perlawanan pertama berentap dengan Yuan Hai Dang dari Vietnam dan menang dengan keputusan 21-14, 21-16 dalam tempoh 40 minit. Terus mara dengan gandingan bergu lelaki negara Goh Boon Zi Beh Chum Meng yang unggul menghadirkan mata kedua negara apabila menewaskan Ding Hong Yuan Din Man Tran juga dari Vietnam dengan keputusan 21-19, 21-14. Bagaimanapun, perseorangan Lee Shun Yang tewas kepada pemain Vietnam La Duc Phat dengan keputusan 13-21, 21-16, 7-21. Kem badminton negara akhirnya kembali mendahului selepas Chia Wei Ji Liu Un Yang berdepan Huang Ho Yun Van Haipan menang 21-14, 21-18 sekaligus mara ke peringkat separuh akhir esok. Kapten skuad bola sepak Argentina Lionel Messi dinobatkan sebagai olahragawan terbaik Laureus, manakala juara pecut Shelly Ann Fraser Pryce meraih penghormatan sama bagi kategori wanita dalam majlis anugerah di Paris awal pagi tadi. Messi juga menerima anugerah bagi pihak pasukan bola sepak lelaki Argentina yang dinamakan pasukan terbaik dunia selepas kejayaan merangkul Piala Dunia 2022 di Qatar. Lebih membanggakan, penyerang Paris Saint-Germain PSG itu menjadi atlet pertama merangkul kedua-dua anugerah olahragawan terbaik dunia dan anugerah pasukan terbaik dunia pada tahun yang sama. Untuk rekod, calon anugerah sukan dunia Laureus dipilih oleh media global, manakala pemenang ditentukan oleh 71 ahli akademi Sukan Dunia Laureus setiap tahun sejak penubuhannya pada tahun 2000. Sebagai penutup 15 minit MTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 10 Mei 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Reza Roslan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.